السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah masih izinkan kita untuk sambung pengajian kitab kita Seni Interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya mulakan tahun 2023 secara rasmi pembacaan kitab ini, dan kita dah cover topik antaranya bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda, dengan anak-anak baginda, dengan cucu-cucu baginda, dan ada beberapa topik yang mungkin saya sentuh sikit-sikit waktu saya mulakan kuliah ganti di masjid ini. Baik, untuk malam ini kita akan cuba masuk tengok bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyuruh kita berbuat baik kepada kaum kerabat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, sampai habis ayat yang demikian. Allah menyebut tentang dzil qurba ataupun dzawil qurba, makna orang yang ada hubungan kerabat. Qurba ni maknanya dia dekat, sesuatu yang kita sebut juga sebagai silaturrahim, iaitu hubungan atas dasar kekeluargaan. Maka insya-Allah kita akan cuba tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani dan juga berinteraksi dengan ahli-ahli keluarga baginda yang lain. Pakcik-pakciknya, makcik-makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu-sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kurniakan beberapa orang bapa saudara. Yang pertama yang biasa kita dengar merupakan Asadullah dan juga Asadur Rasul, singa Allah dan juga singa Rasulnya, dan juga penghulu kepada kaum syuhada, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan Muttalib, Muttalib sebutannya, Muttalib. Kemudian Sayyidina Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian bapa saudara Nabi yang seterusnya namanya Abu Talib. Abu Talib ataupun nama sebenar dia Abdul Manaf. Abu Talib ni nama kunyah dia. Kemudian nama sebenar dia ialah Abdul Manaf. Kemudian yang keempat, pak saudara Nabi, nama dia Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abu Lahab itu ataupun nama sebenar dia lah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Itu nama dia yang sebenar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lagi pak saudara namanya Az-Zubair. Kemudian ada nama dia Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Kemudian ada nama Al-Muqawwim. Kemudian yang ketujuh Muqawwim, yang ke-8 nama Dirar, yang ke-9 nama Qutham. Qaf sa mim, Qutham. Dan yang ke-10 nama dia Al-Mughirah ataupun nama dia juga disebut sebagai Hajal. Dan yang ke-11 Al-Ghaidaq, dan juga nama dia kadang-kadang disebut sebagai Mus'ab. Ini antara bapa-bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sempat berdakwah kepada mereka, maknanya baginda dilantik sebagai rasul, hanya ada 4 orang je pak saudara dia masih tinggal, iaitu Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, dan mananya 2 orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Al-Abbas dan juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. 2 orang lagi tidak beriman, iaitu Abu Lahab dan juga Abu Talib. Kenallah sikit-sikit tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Nabi juga ada 6 orang makcik. 6 orang makcik. Yang pertama nama dia Safiyah. Safiyah ni ibu kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Biasa dengar nama sahabat Zubair bin
Al-Awwam. Okey. So Safiyah ini merupakan mak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kedua nama dia Atikah. Atikah. Ketiga namanya Barrah. Okey, keempat nama dia Arwa. Yang kelima nama dia Umaymah, dan yang keenam Ummu Hakim Al-Bayda. Ummu Hakim Al-Bayda. Disebut Safiyah ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibu kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama berbeza pandangan, adakah makcik yang nama dia Atikah dan Arwah ini juga beriman atau tak? Ulama selisih pandangan. Selain daripada itu, mereka yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda 25 orang sepupu. 25 orang sepupu. Okey, yang mana semua sepupu Nabi ini beriman kecuali dua je. Iaitu Talib bin Abi Talib dan juga Utaibah bin Abi Lahab. Dua ni je yang tak beriman. 23 yang lain beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba baca satu-satu nama sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sekurang-kurang kita pernah kenal lah. Yang pertama dan yang paling masyhur tak lain tak bukan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Kedua, Ja'far bin Abi Talib. Okey, Ja'far bin Abi Talib ini yang terkorban sewaktu perang Mu'tah, yang mana kedua-dua tangannya ditebas oleh musuh, dan Ja'far ini digelar sebagai Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar sebab Nabi kata kedua-dua tangan Ja'far ni telah pun terputus. Tuan-tuan mungkin tengok baru ni video Yahya Sinwar kan, tangan dah tak boleh pakai. So Ja'far ni digelar Ja'far At-Tayyar sebab Allah Ta'ala gantikan tangan yang putus dengan sayap yang membolehkan Ja'far ini terbang dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya nama dia Uqail bin Abu Talib atau Uqail bin Abi Talib. Sayyidina Uqail bin Abi Talib. Kemudian sepupu Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas yang biasa kita sebut sebagai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang juga digelar sebagai turjumanul Quran. Turjuman ni makna orang yang sangat-sangat memahami Al-Quran. Sayyidina Al-Abbas bin Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Seterusnya Al-Fadl ibnu Al-Abbas. Al-Fadl, kita mungkin sebut Fadli kot. Okay, Al-Fadl, sebutan Arab dia Al-Fadl, Fadl lam ada al, so Al-Fadl. Okay, Arab sebut Al-Fadl. Okay, Al-Fadl bin Al-Abbas, Ubaidillah bin Abbas, okay, Qutham bin Al-Abbas, Abu Sufyan bin Al-Harith dan juga Rabi'ah bin Al-Harith. Okay, ini antara sepupu-sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu lelaki. Sepupu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ada beberapa orang. Antara yang terkenal ialah Ummu Hani binti Abi Talib. Baru-baru ni ada kontroversi tentang Ummu Hani ni. Ada seorang penceramah kata Ummu Hani ni first love Nabi. Okey, Ummu Hani ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian sepupu Nabi yang seterusnya nama dia Duba'ah binti Az-Zubair. Duba'ah binti Az-Zubair. Kemudian namanya Durrah binti Abi Lahab. Dan juga seterusnya Umamah binti Hamzah. Ini antara sepupu-sepupu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, daripada anak-anak makciknya, anak-anak makciknya juga Nabi ada sepupu, kan? Ada sepupu belah makcik, ada sepupu belah pakcik lah. Ada 11 orang lelaki, 3 orang perempuan. Saya sebut sekadar nama, sekadar untuk kita tahulah. Amir bin Bayda, Abdullah bin Zuhair, Abdullah bin Jahash, Ubaidillah bin Jahash, Az-Zubair bin Al-Awwam, Zainab binti Jahash, Hamnah binti Jahash, yang mana semua mereka ini masuk Islam kecuali seorang sahaja.
Yang mana Ubaidillah bin Jahash ni asalnya masuk Islam, tapi kemudian dia murtad. Okey, inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya pak saudara Nabi siapa, sepupu Nabi siapa. Kemudian menariknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada saudara-saudara ataupun adik-beradik susuan. Sebab orang Arab antara bangsa yang mengamalkan penyusuan kepada bayi yang lain. So bila mana seorang wanita menyusukan seorang bayi yang lain yang bukan bayinya, maka anak itu menjadi anak susuannya, dan anak-anak kepada wanita ini menjadi saudara susuan atau adik-beradik susuan kepada bayi yang disusukan tadi. Baik. Antara adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. So Hamzah ni pak saudara pun ya, adik-beradik susuan pun ya. Okey. Kedua ialah Abu Salamah bin Abdul Asad, dan yang ketiga Abu Sufyan bin Al-Harith, pun pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keseterusnya saudara susuan perempuan Nabi, nama dia Unaisah binti Al-Harith dan juga Syaima binti Al-Harith. Okay, ini beberapa nama. Mungkin kita boleh cari lagi, tengok, gali. Okay, mungkin ada ustaz-ustaz yang sebut. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi SAW antara orang yang sangat menjaga tentang hubungan dengan kaum kerabat Nabi SAW. Okay, kata Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khamman baina Makkah Allah wa athna alaihi wa wa'aza wa dhakkara thumma qala ayyuhan nas innama ana basharun yushaku an ya'tiya rasulun rabbi fa'ujibu wa ana tarikum fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'ala al-huda wa man akhta'ahu dhalla. Satu hari, kata Zaid bin Al-Arqam, Nabi SAW berdiri bagi khutbah kepada kami di suatu anak sungai yang namanya Khum. Khum ni satu tempat yang terletak di antara Mekah dan juga Madinah. Bila mana Nabi bangun bagi khutbah, Nabi puji Allah. Kemudian macam biasalah khutbah. Nabi kemudian bagi nasihat yang mana kami sangat-sangat ingat. Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas innama ana bashar. Wahai sekalian manusia, aku ini tak lain tak bukan hanya seorang manusia sebagaimana kamu. Dan Nabi SAW menyebut, dan dia kata apa? Yushaku ya'tiya rasulun rabbi fa'ajib. Nabi SAW kata masa mungkin akan tiba, dan aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tarikum fikum thaqalain, dan aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Pertama Nabi kata iaitu kitabullah. Kitabullah, Nabi kata fihil huda wan nur. Kitabullah, Al-Quran ini ada petunjuk dan juga ada cahaya. Siapa-siapa yang berpegang dengan Al-Quran ini dan juga siapa-siapa yang mengambilnya sebagai petunjuk, maka dia akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang meninggalkan Al-Quran ini, maka dia akan apa? Dia akan tersesat. Kedua, Nabi kata wa ahlu baiti, aku tinggalkan kepada kamu ahli keluarga aku. Ahli keluarga aku. Nabi SAW sebut, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu tentang keluarga aku ingatkan kamu tentang keluarga aku, dan aku ingatkan kamu tentang keluarga aku. Mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara tanda keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jangan allergic pula, sebab kadang-kadang setengah kita ni bila sebut ahli bait Nabi ni kita agak allergic. Macam gaya Syiah je, tidak. Kita mencintai keluarga Nabi sebab dia tuntutan daripada agama.
Dan kita ahlu sunnah wal jamaah menyayangi sahabat-sahabat Nabi sebagaimana ahli keluarga Nabi mempertahankan sahabat-sahabat Nabi. Itu perbezaan kita dengan Syiah. Syiah mereka apa? Mereka tidak menyukai sahabat-sahabat Nabi. Mereka memburukkan sahabat Nabi. Bahkan sebahagian daripada mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa radhu'an. Itu perbezaan. Kita kasih kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Husain bin Sirah, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid." Okay, bila Husain bin Ibn Sabrah tanya kepada Zaid bin Al-Arqam yang riwayatkan hadis ini, siapa yang dimaksudkan dengan ahli keluarga Nabi, the household of Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Dia tanya, adakah isteri-isteri Nabi ini sebahagian daripada ahli keluarga Nabi? Ya, disebut nisa'uhu min ahli baitihi. Okey, betul, isteri-isteri Nabi juga merupakan sebahagian daripada keluarga Nabi. Ya, isteri confirm ahli keluarga, takkan bukan pula. Okey. Baik, cuma disebut walakin ahlu baitihi min man harrama as-sadaqata ba'dahu, qala wa man hum, qala hum alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas. Okey. Dan dalam keadaan ini, okey, disebut bahawasanya, okey, yang kita boleh faham juga sebagai ahli keluarga Nabi ini siapa? Iaitu daripada jalur keturunan perkahwinan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab itu disebut itu Alu Aliyin. Ya, cucu-cucu Nabi kan, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan, Al-Husain dan sebagainya. Kemudian keluarga Uqail bin Abi Thalib juga dianggap sebagai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Ja'far bin Abi Thalib juga dianggap sebagai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, keluarga Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Al-Abbas ni juga dianggap sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keempat keluarga ini antara mereka yang diharamkan terima zakat. Kita boleh terima? Kita boleh terima lah, tapi sebab kita bukan asnaf, tu je. Setakat ni sebab kita boleh terima, tapi kita bukan asnaf. Masalah ni kalau mereka ni asnaf pun tak boleh terima. Kita ni bukan asnaf. Okey, jadilah pembayar zakat, jangan jadi asnaf zakat. Okey, nak jadi asnaf zakat juga boleh. Hak yang kutip zakat tu bolehlah terima zakat. Kan? Baik. Dan satu pesanan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Dia kata apa? Tolong jaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun dia kata jagalah Nabi, iaitu jagalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab tu tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah sebut, okey, satu perkataan hebat daripada bapa dia sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia kata apa? Walladhi nafsi biyadihi la qurabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qurabati. Ini hebat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Okay, kata Abu Bakar As-Siddiq, demi zat yang apa, yang jiwaku berada dalam genggamannya. Okey, dia kata apa? Dia kata apa? Aku lagi suka berada dekat dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku ni ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, lagi aku suka daripada aku duk jaga hubungan dengan keluarga aku sendiri. Menandakan apa? Menandakan hormatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu cerita yang menarik tentang keislaman bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah ni lambat masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam hanyalah selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan Abu Quhafah ni masuk Islam bila mana umur dia dah mencecah lebih 80 tahun. Ya, 80 lebih dah. Rambut putih melepok.
Sebab tu kan kadang-kadang ada orang mungkin lambat beriman, yang kita kata, ustaz, ni tak balik sampai sudah. Kita kan suka mengatakan orang kan, ada orang tu umur 40, 50 duk main dam haji lagi 5 kali sehari. Kita kata, ustaz, tak adalah, dia ni 50 tahun pun tak balik lagi. Mungkin Allah belum bagi hidayah kepada dia. Kita doakanlah kan, moga-moga dia dapat hidayah. So nak ceritanya, bapa kepada Abu Bakar Siddiq sendiri masuk Islam dalam umurnya lewat 80-an. Okey, dengan rambut putih, janggut putih, 80. Okey, bila mana dia masuk Islam, Abu Bakar Siddiq bawa dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan Abu Bakar Siddiq yang menandakan sayangnya Abu Bakar Siddiq kepada keluarga Nabi. Apa dia? Kalaulah tangan yang sedang memegang tangan Nabi itu merupakan tangan Abu Talib, pak saudara Nabi, lebih aku suka daripada aku tengok tangan bapa aku sendiri bersalaman dengan Nabi mengakui keislaman dia. Itu tanda kecintaan Abu Bakar Siddiq terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita, bila mana kita dengan keluarga Nabi, sesuatu yang associate dengan Nabi, kita kena sayang, kita kena cinta. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kelebihan kita apa? Kelebihan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai anak yatim. Okey, ayahnya meninggal sewaktu baginda dalam kandungan lagi. Hanya sempat bersama-sama dengan ibunya hanya beberapa tahun. Kemudian ibunya sendiri pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berziarah kepada pusara ibunya sendiri. Dalam banyak riwayat menyebut, dikata zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Nabi ziarah kubur ibunya, baginda menangis, dan orang yang berada sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Okey. Dan ada satu riwayat yang lain menyebut, dia kata apa? Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu kubur. Nabi duduk, sahabat-sahabat yang dengan Nabi pun duduk. Okey. Kemudian masing-masing duk pakat gerakkan kepala mereka. Tiba-tiba semua pakat menangis. Okey. Dalam keadaan ini Umar Al-Khattab tanya Nabi, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Okey. Kata Nabi, "Hadza qabru Aminah binti Wahb." Okey. Ini kubur ibu aku Aminah. Okey. Walaupun ulama beza pandangan tentang status keislaman ibu ayah Nabi, okay, saya memilih pandangan ibu ayah Nabi juga tergolong daripada kalangan orang yang beriman kepada agama ini. Walaupun mungkin dia tak sempat bertemu dengan Nabi, tak sempat bertemu dengan dakwah Nabi, tapi sebahagian besar ulama menyebut ibu dan juga ayah Nabi ini berada dalam syurga. Walaupun ada pandangan menyebut pandangan yang berlainan, itu perbincangan yang agak mendalam ilmiah, tak perlu masuklah. Okey. Tuan-tuan nak pilih belah mana terpulang. Saya memilih pandangan bahawasanya ibu ayah Nabi tidak berada dalam neraka. Ibu ayah Nabi berada dalam syurga. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jaga hubungan kekeluargaan dan baginda menjadikan ahli keluarga Nabi sebagai sasaran awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala Allah azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin, surah asy-syu'ara. Bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan engkau berikanlah peringatan kepada ashirah. Ashirah ni maknanya ahli keluarga kamu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu perkara. Nabi kata, ya ma'syar Quraisy, اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمه رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك minallahi syai'a.
Bila mana Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum keluarga baginda, baginda kata, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, ishtaru anfusakum. Ishtaru ni maknanya selamatkanlah diri kamu, bentengkanlah diri kamu. La aghni ankum syai'a, aku ni tak mampu nak buat apa-apa, nak pertahankan kamu. Hatta Nabi sendiri tak dapat menyelamatkan kalau orang itu tidak beriman. Sebab syarat pertama nak selamat, syarat dia apa? Syarat iman. Tak ada iman, kabel besar mana pun tak jadi. Kita ni masalah kabel besar, rasa kabel besar kan. Ingat, kita ni kabel pun tak ada. Bukan kabel wifi pun tak ada kan? So apa yang kita nak harapkan melainkan keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasul. Nabi pesan, wahai Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf juga sebahagian daripada keturunan Nabi. Aku juga tak mampu nak protect kamu daripada Allah. Nabi sebut nama pak saudara je, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tak mampu nak lindungi kamu daripada Allah, andai Allah murka. Disebut nama makcik dia Safiyah, juga Nabi kata apa? Aku tak mampu nak protect apa-apa pun sekiranya Allah Ta'ala murka. Dan Nabi SAW sebut, wahai Fatimah, salini ma syi'ti min mali, kamu boleh minta apa-apa daripada harta aku, tapi aku tak mampu nak lindungi kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kaum kerabat tidak menafikan tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada mereka. Dan kena ingat, hubungan kerabat juga tidak akan dapat menyelamatkan andai orang itu tidak beriman. Sebab tu saya pernah berhadapan dengan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin baru revert kepada Islam. Dia tanya macam mana mak saya yang telah pun meninggal tak sebab Islam. Saya kata, nak tak nak itu ujian Allah kepada kita. Kita tak dapat menyelamatkan seseorang melainkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam keadaan ini tuan-tuan, kita ni kalau boleh biarlah ahli keluarga kita sama-sama masuk syurga nanti kelak. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini Nabi SAW jadikan keluarga baginda sasaran dakwah baginda yang pertama. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita pun tahu bila mana Nabi SAW mulakan dakwah keimanan, antara yang mula-mula beriman dengan Nabi SAW ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW sendiri. Baik, itu kelebihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan kita pun tahu bahawasanya pak saudara Nabi SAW yang jaga Nabi daripada kecil sehinggalah baginda dewasa, yang berperanan sebagai guardian kepada Nabi SAW, protect Nabi SAW, uruskan perkahwinan Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Tapi tuan-tuan, disebut dalam riwayat kata Sa'id bin Musayyib, daripada bapa dia kata, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Ubay wa Umayyah dan juga Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Baik. Bila mana Abu Talib dah sampai dekat-dekat nak sakaratul maut, Nabi datang cuba untuk berdakwah, pujuk pak saudara dia Abu Talib. Tapi ketika itu ada bersama-sama dengan dia Abu Jahal, dan juga Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah duduk juga dekat dengan Abu Talib. Nabi kata, ay ammi, wahai pak saudara aku yang aku paling cinta, qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha indallah. Dalam riwayat menyebut asyhadu laka biha indallah. Dia kata, wahai pak cik, sebutlah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, yang mana ucapan itu akan menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi cuba pujuk sampai ke saat-saat akhir, nak memberitahu kepada kita usaha dakwah ni biar sampai ke titik yang terakhir. Sebab kita ni kadang-kadang kita penat,
Ustaz, penatlah cakap. Banyak kali dia cakap, dia pun tak nak dengar. Kita kan biasa dengar ayat tu. Ya, betul, penat ni satu benda yang normal. Kalau tuan-tuan tak penat, tuan-tuan bukan manusia. Tu je, kita ni manusia penat. Kalau tak penat tu, saya pun nak tahu juga apa petua dia. Kan? Tambah pula dah makin berumur, tak penat, relax. Okey, kau tahu. So dalam keadaan ini, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bisik ataupun beritahu kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu nak keluar daripada agama Abdul Muttalib, maknanya kamu nak cari agama yang lain. Okey, dalam keadaan ini Nabi SAW terus menerus pujuk pakcik dia, tolonglah masuk Islam dan sebagainya. Okey, sampai ke peringkat akhirnya pakcik dia Abu Talib menyebut apa dia, huwa ala millati Abdul Muttalib, okay, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sampai ke peringkat last sekali Abu Talib menyebut, aku berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia tak menyebut kataan la ilaha illallah. Bila mana sampai akhir hayat Abu Talib, Nabi kata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam annahu anka. Nabi SAW kata, demi Allah, aku akan senantiasa mohon keampunan untuk engkau, wahai pakcik aku, sehingga Allah Ta'ala larang aku. Sayang ni Nabi pada pakcik dia, bukan tak sayang, sayang sungguh. Okay? Sampailah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat pada Nabi SAW. Apa dia? Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut untuk seorang Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi untuk mohon keampunan kepada orang-orang yang musyrik. Ya? Sebab tu kalau ada orang musyrik meninggal, janganlah kita ucap ucapan yang boleh membawa maksud kepada kita minta ampun kat dia. Kan? RIP ke apa ke. Kan? Mati, ucaplah takziah pada keluarga dia. Takziah, meninggal, cukuplah. Kan, sedih mungkin dia keluarga, dia kawan kita, itu cerita lain. Tapi tak boleh mendoakan kepada orang yang mati dalam keadaan dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dan kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tak mampu bagi hidayah kepada siapa-siapa yang kamu cinta dan kamu sayang, tapi yang boleh bagi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kan kadang-kadang dalam kehidupan ada orang-orang yang mungkin kita sayang, anak kita ke, pasangan kita ke, cucu kita, yang mungkin Allah uji. Teruskan berdoa, sebab yang akan buka pintu hati Allah, bukan kita. Kadang-kadang puluh tahun cakap, dan paling kita terasa ujian kan. Orang kata lah, dia tu jemaah masjid, anak sendiri. It's normal. Ujian Allah. Suami kan main lagi, AJK masjid, contoh-contoh kan. Bini bukan masjid ni, masjid lain. Ada kata, bini kan main lagi, AJK muslimat masjid, segala kelas muslimat ada, suami. Tuan-tuan, ujian Allah datang dalam pelbagai bentuk. Kalau bapa saudara Nabi sendiri pun Allah tak izinkan hidayah, kita yang biasa-biasa ni macam mana? Janganlah cepat mengata, kita ni cepat mengata. Tengok anak tu imam perangai macam tu. Jangan. Sebab tu ujian-ujian sebegini datang. Dan andai kita diuji, saya sebut tadi, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bukakan pintu hati mereka. Dan dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi SAW hanya mampu untuk apa? Hanya mampu minta supaya apa? Supaya pakciknya ini diringankan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata apa? Nabi SAW menyebut, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Nabi SAW menyebut bahawasanya
orang yang paling ringan siksaan dalam neraka nanti pak saudara aku yang nama dia Abu Talib. Okey, disebut munta'ilun bin na'lain, dia dipakaikan dengan dua na'al, sandal. Na'al ni sandal, hizak kasut. Na'al ni biasanya sandal yang ada dua tali, itu bagian na'al. Okey, so dia akan dipakaikan dengan na'al, ada orang menyebut capal, sandal. Okey, yang mana bila mana dia pakai, pakai kat kaki, menggelegak otak. Itu siksaan paling ringan dekat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ni keluar rumah, lepas keluar masjid Zuhur tu pun dah rasa, ya Allah itu aku panas kan, cuaca panas kan, saya pun suara hilang. Boleh bayangkan pakai alas kaki tu menggelegaknya sampai ke otak. Itu antara yang kita tak nak lah. Okey, sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini, okey, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tak beriman ni tak ada siapa-siapa yang mampu nak buat dan nak halang, okay? Melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat recognize keturunan Nabi. Kita jangan sampai ke peringkat kita pandang rendah pada orang. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bangga dengan keturunan baginda. Okey. Pernah satu ketika datang seorang iaitu Al-Abbas, sebut, dia kata faka'annahu sami'a syai'an. Okey. Satu hari Al-Abbas dengar ada orang macam mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ni keturunan sekian, Nabi ni keturunan tak baik. Akhirnya Nabi naik atas mimbar, Nabi kata faqala man ana? Aku ni siapa? Sahabat-sahabat ataupun orang yang dengan khutbah tu kata anta Rasulullah alaikassalam, engkau Rasulullah, sejahtera ke atasmu. Nabi ungkap satu ungkapan, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, aku ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay? Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk-makhluk ni, aku ini dijadikan dalam kumpulan yang terbaik. Dan bila mana Allah Ta'ala jadikan manusia ini dua kumpulan, aku berada dalam kumpulan satu yang terbaik ini. Bila mana Allah Ta'ala jadikan makhluk manusia ni ada kabilah-kabilah, aku kabilah yang terbaik. Bila mana Akbar dijadikan household ataupun ahli keluarga, akulah ahli keluarga yang terbaik. Tak ada siapa-siapa boleh mempertikaikan jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun dalam jalur keluarga Nabi yang lahir bukan daripada hasil nikah. Semua daripada hasil nikah. Itu kehebatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita, dalam keadaan ini Allah Ta'ala bagi kepada kita seorang Nabi yang hebat keturunan dan baginda menjaga keluarga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan keimanan sebagai asas penting dalam keluarga. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan cuba tengok lagi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga hubungan dengan ahli keluarga baginda, insya-Allah, yang ambil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.